Bismillahirrahmanirrahim. Disarankan membaca surah-surah Al-Quran yang boleh membantu pertahanan diri kita semua sebelum kita meneruskan kisah seram alam jin. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana sudi hadir dalam kisah seram alam jin. Kisah kali ini adalah berdasarkan kisah benar yang berlaku yang disampaikan dialami oleh individu yang diberi nama samaran Syak. Syak bukanlah yang Syak KL Gangster tu, tapi Syak kelahiran negeri Sabah. Syak dan keluarganya duduk di Sabah dan bukan asal orang Sabah, tetapi ayahnya sahaja ditugaskan untuk bekerja di negeri Sabah. Selepas beberapa tahun lamanya bekerja di negeri Sabah, akhirnya ayah Syak ditugaskan kembali bekerja di Semenanjung Malaysia. Maka mereka satu family pun berhijrahlah secara tetap tinggal bermustautin di negeri Ipoh, Perak. Apakah kisah yang ingin dikongsikan? Mari aku dengarkan. Secara rambanya, tempat tinggal baru Syak dan keluarga ini adalah di Ipoh, di Sungai Kita, belakang Aeon Section 18. Adalah satu kampung tu, aku tak nak mention, aku tak nak sebut lah kat sini. Nanti kena serang, kena attack pula aku. Pada awalnya, rumah yang mereka duduk ni tak adalah ada apa-apa sebarang pelik yang berlaku. Tetapi selepas beberapa minggu kemudian, mereka sedar macam ada yang tak kena dengan rumah ni. Sebab sering terlihat kelibat susuk orang sedang melintasi luar tingkat rumah mereka ni. Sebagai contoh, kita tengah duduk ni dalam rumah ni, tiba-tiba macam ada satu susuk tubuh seakan-akan manusia melintasi tingkap rumah mereka. Bukan dengan keadaan gerak badan macam ni, gerak badan macam orang berjalan. Tak. Tetapi susuk tubuh tu seakan-akan melintasi tingkap dalam keadaan melayang. Laju macam tu. Zup, zup. Lebih kurang macam tu lah. Benda ni tidak berlaku pada malam je, tapi siang pun nampak. Tak kisahlah ya, tengah tengok TV ke, tengah masak ke, tengah menjahit ke, tengah baca buku ke, tengah baca surat khabar ke, dalam keadaan yang tidak bersedia, tiba-tiba je ada benda yang melintasi tingkap dengan keadaan yang sangat laju. Jadi apa solusinya? Apa jalan penyelesaiannya? Maklumlah, baru pindah kan, rumah jiran-jiran sebelah pun tak berapa nak kenal. Jadi tak nak susahkan sesiapa yang mereka baru nak kenal ni. Ayah dia pun silap. Hanya kerana malu nak bertanya, bukan minta bantuan ustaz ataupun jiran-jiran sebelah, tetapi ayah Syak ni boleh pula percayakan dengan satu individu orang Indonesia, satu orang yang baru dikenali di tempat kerja barunya di Ipoh ni. Orang Indonesia tu kata, nanti aku tengok tarikh malamnya dulu, baru aku datang membantu. Orang Indonesia ni pilih Isnin malam Selasa sebab katanya malam tu adalah malam Kliwon, malam satu surau. Kalian tahu tak apa itu malam satu surau? Malam satu surau ni, mengikut apa yang aku faham secara ringkasnya, adalah malam yang berbau mistik. Ataupun lebih mudah untuk kalian faham, malam satu surau adalah malam hari raya makhluk halus. Malam tu orang Indonesia tu datanglah ke rumah Syak. Dia kata, ya benar, ada yang nak masuk dalam rumah tapi tak dapat tembus. Aku boleh buang benda ni, tapi dengan satu syarat. Aku nak semua dalam dan luar rumah tutup lampu. Jangan ada sesiapa pun yang buka lampu selagi aku kata jangan buka. Kalau dibuka juga, maaf, aku tak akan dapat bantu dah.
Itu kata orang Indonesia tu. Jadi mereka pun akurlah dengan kehendak orang Indonesia ni. Mereka semua dalam rumah. Hanya orang Indonesia ni saja yang seorang-seorang berada di luar rumah. Masa proses nak memulihkan rumah ni sedang dijalankan, dalam rumah memang sangat gelap tau, sebab semua lampu tutup. Syak dan keluarga yang lain semua di ruang tamu, kecuali hanya seorang kakak dia sahaja yang sedang tidur di dalam bilik. Mereka tak nak gerakkan, biarkan dia tidur. Masa proses pemulihan ini sedang dijalankan, mereka dapat dengar macam ada bunyi tapak kaki sedang berlari-lari di sekeliling luar rumah mereka. Daripada apa yang mereka gambarkan, bunyi tapak kaki tu berlari dengan sangat laju, tak berhenti-henti, sentiasa berlari laju keliling luar rumah. Kalau difikirkan kembali lah kan, manusia biasa memang tak boleh berlari dengan kelajuan macam tu dalam keadaan yang sangat gelap. Ruang jalan luar tepi rumah ni pun, ruang jalan kaki tu pun, yang tempat nak berlari ni pun ada pasu bunga, ada itu, ada ini. Jadi takkanlah tak tersandung, tak jatuh. Memang mustahil lah, ini bukan manusia ni. Kalian semua, ada sesuatu yang berlaku yang membuatkan orang Indonesia tu tewas secara serta-merta. Apa dia tu agak-agaknya ya? Pantang larang sudah dilanggar. Ada orang dalam rumah dah buka lampu. Siapa agak-agaknya yang dah buka lampu tu? Sekali lagi, ya, memang benar. Kakak Syak yang sedang tidur sorang-sorang dalam bilik tadi tu, dia pergi buka lampu bilik. Bukan tu sahaja tau, bunyi larian yang sedang kedengaran di luar rumah yang tengah berlari laju tu, tiba-tiba bunyi tapak larian tu berhenti betul-betul di luar tingkap bilik kakak Syak ni. Masa ni lah mereka dapat dengar suara kakak Syak menjerit terlolong meminta tolong. Bila terdengar minta tolong tu, apa lagi, berlarilah mereka semua ni masuk ke dalam bilik kakak Syak ni. Bila ditanya, kakak dia kata nampak ada sesuatu yang buruk, sesuatu yang hodoh masuk dari luar tingkap ke dalam rumah. Terkejut bapak dia. Terus bapak dia berlari keluar rumah nak jumpa orang Indonesia tu. Wak, apa ni Wak? Apa yang dah berlaku ni Wak? Orang Indonesia tu pun marah-marah pada bapak Syak. Kata orang Indonesia tu, kamu semua dah langgar apa yang aku suruh. Aku dah pesan jangan dibuka lampu. Maaf, aku nak balik dulu. Aku tak boleh nak bantu dah kamu semua lagi. Aku balik dulu. Orang Indonesia tu pun pergi, tapi bukan dalam keadaan berjalan lenggang-lenggok, bukan. Dia pergi sambil berlari pecut, seakan-akan ada sesuatu yang buruk yang dah menakutkan dia yang orang lain tak nampak. Ya kalian semua, masa inilah permulaannya gangguan. Bermulanya gangguan di dalam rumah pula. Sebelum ni hanya di luar rumah, keliling di luar tingkap rumah hanya nampak kelibat-kelibat, tapi tidak lagi. Tak lagi dah. Selepas berlakunya kejadian malam tu, keadaan dah menjadi lebih kritikal dengan berlakunya gangguan di dalam rumah. Sebagai contoh, Syak tengah tidur, tiba-tiba terjaga dari tidurnya. Tak tahulah jam pukul berapa, 2-3 pagi lah kot. Tengah terjaga dari tidurnya disebabkan sesuatu yang tak pasti dah mengejutkan dia dari tidur. Pintu bilik dia ni terbuka luas. Dari tempat tidur dia ni nampaklah ruang tamu yang gelap kat luar tu. Tiba-tiba dia perasan macam ada satu susuk tubuh orang yang sedang berdiri betul-betul di tengah-tengah ruang tamu. Susuk tubuh tu gelap, tinggi, seakan-akan sedang memerhatikan, merenung ke arah Syak ni yang tengah baring mengiring di atas katil di dalam bilik. Masa dia nampak ni, dia terus tutup mata tau. Syak ni terus tutup mata, mengharapkan hanyalah imajinasi kanak-kanak dia je. Tapi bila dia buka mata dia balik, alangkah terkejutnya Syak ni, sebab benda tu dah bertukar posisi, dah berada betul-betul di depan pintu masuk bilik dia. Apa lagi, menjerit sakanlah Syak ni memanggil bapak dia. Lebih kurang macam tu. Bila bapak dia datang, bapak dia buka lampu dekat ruang tamu.
benda tu hilang serta merta. Cari punya cari, tak adalah juga jumpa kan. Sebab apa? Mungkin dah manalah tahu ya, ada orang pecah rumah ke, cek tingkap tak ada pun apa-apa, cek pintu semua tertutup rapi, terkunci rapi dari dalam. Jadi apa benda yang Syak nampak pada waktu ketika tu? Bukan tu sahaja, ada 2 orang abang Syak ni pun sama kena ganggu. Macam ni ceritanya. Malam tu 2 orang abang Syak ni berniat nak overnight, nak tengok bola dekat TV di ruang tamu. Tak silap aku tahun World Cup, tak silap aku World Cup Piala Dunia. Mak dengan bapak dia dah masuk tidur. Begitu juga Syak dengan kakaknya pun dah masuk tidur. Tinggallah 2 orang abangnya yang masih lagi menonton TV di ruang tamu. Salah seorang abang dia tergerak hati nak tolehkan kepala dia, nak jenguk ke arah dapur yang gelap dekat belakang tu. Secara langsung, alangkah terkejutnya dia. Terbeliak biji mata dia disebabkan dia dapat lihat macam ada sesuatu, ada seseorang yang sedang merangkak-rangkak berlega-lega di ruangan dapur. Masa ni meloncatlah abang dia ni berlari masuk ke bilik bapak dia. Kebetulan secara tak sengaja ya, dikatakan padaku, masa salah seorang abang dia ni meloncat, sempat lagi dia jadikan muka seorang lagi abang dia ni sebagai batu loncatan untuk dia meloncat melepasi kerusia. Mestilah sakit, muka dah kena pijak. Kalau kalian macam mana? Tak payah kalian nak, kalau aku pun muka kena pijak ni, mestilah aku sakit. Apa idaknya? Salah seorang daripada abang je ni mestilah terkejut kalau dapat lihat ada benda yang tengah merangkak-rangkak di ruangan dapur berlega-lega tu. Tapi bila dibuka lampu, macam biasalah, benda tu pun hilang, tak dapat dikesan. Malah yang lebih teruknya, bergaduhlah 2 orang abang je ni disebabkan salah seorang ni muka kena pijak, dijadikan batu loncatan untuk larikan diri. Ini memang sakit. Ini memang sakit. Gangguan juga pernah berlaku pada Mak Syak, tapi ini lain sikit. Bukan berlaku pada lewat malam, tapi gangguan tu berlaku di tengah-tengah hari buta. Masa ni mak dia dekat ruang tamu, tengah menjahit, tengah sembat baju, tengah ralat syok menjahit sambil dengar radio. Mak dia dapat dengar macam ada orang tengah pakai mesin jahit mak dia di dapur. Buat pengetahuan kalian semua, Mak Syak ni ada mesin jahit yang guna kaki tu, yang mesin jahit yang lama tu. Mak dia ni ada mesin jahit tu. Mesin jahit tu memang diletakkan di ruangan dapur sebab katanya ruangan dapur ni luas. Memang sangat banyak ruang yang berbanding di ruangan tamu. Jadi mesin jahit mak dia ni yang guna kaki yang lama ni, mak dia dapat dengar tau macam bunyi mesin jahit tu sedang diguna pakai di ruangan dapur. Mak dia terkejut lah kan, sebab suami tengah kerja, anak-anak semua sekolah. Jadi siapa yang mahir mesin jahit tu? Mak dia pun ambillah penyapu dekat pintu depan rumah. Terus mak dia ke dapur pelan-pelan. Sikit demi sedikit mak dia intai. Kalian semua, apa yang mak dia nampak? Tak ada siapa pun yang berada dekat mesin jahit tu. Tak ada siapa, kosong, lengang. Tetapi di tapak kaki mesin jahit tu masih lagi sedang rancak dipijak-pijak, seakan-akan ada seseorang yang sedang pakai mesin jahit lama tu. Terkejut mak dia kan. Apa lagi, mak dia pun ke ruang tamu balik lah. Kebetulan waktu tu dah nak masuk waktu zuhur. Azan berkumandang je, terus mesin jahit yang bergerak-gerak tadi pun berhenti. Tak lama kemudian, alhamdulillah, anak-anak dia pun balik dari sekolah. Jadi tak adalah takut sangat mak dia tinggal seorang-seorang dekat rumah. Bila dah kerap sangat berlaku kekacauan di dalam rumah ni, Bapak Syak pun berusahalah mencari ustaz-ustaz yang mahir dalam bidang mengusir gangguan jin syaitan ni. Disebabkan dah agak lama duduk di kampung tu, dah mula bersuai kenal rapat dengan jiran tetangga, termasuklah dah selalu hadir ke surau, maka mudahlah mencari kenalan ustaz hasil daripada maklumat jiran-jiran yang prihatin. Dipendekkan cerita, selepas ustaz ni hadir ke rumah Syak, selepas melalui beberapa sesi proses minggu ke minggu ya, alhamdulillah berjayalah ustaz ni mengusir gangguan-gangguan jin syaitan yang keras tadi tu.
pada awalnya memang kurang sangat dah gangguan-gangguan ni, walaupun kadang-kadang dalam 2-3 bulan mesti ada gangguan-gangguan pelik, tapi tidaklah sesekerap sebelum ustaz tu datang memulihkan rumah tu. Alhamdulillah, ni cerita dulu-dulu tahun 80-an 90-an dulu-dulu. Sekarang aku dapat khabar berita dari Syak, katanya dah tak ada dah gangguan-gangguan tu, dah tak ada. Mungkin sebab suasana dan penempatan kampung sudah bertukar menjadi taman agaknya. Ini pun boleh jadi juga faktor penyumbang kepada hilangnya gangguan-gangguan ni. Jin syaitan mencari tempat lokasi yang baru untuk bermain, mengusik manusia yang mudah ketakutan yang lainnya. Adakah kalian yang mendengarkan juga termasuk dengan senarai manusia yang mudah ditakutkan? Jangan lupa untuk tekan button subscribe, like, on notification dan share supaya menarik lebih ramai lagi tontonan umum lalu menjadi sebahagian keluarga Alam Maya Kisah Seram Alam Jin. Kalau kalian ada kisah dan juga pengalaman angkering yang ingin dikongsikan, bolehlah PM aku dalam messenger Facebook. InsyaAllah jika diberi keizinan, jika diberi peluang, jika diberi ruang, aku akan dedahkan pengalaman seram kalian nanti untuk tatapan kesemua yang hadir. Aku nak ambil kesempatan dekat sini dengan berbesar hatinya aku ingin aku ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua umat Islam. Semoga kita semua dilimpahi hidayah, rahmat, keberkatan dan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jika inginkan kebahagiaan, kena korbankan diri untuk rasakan keperitan, kerana dalam setiap kesusahan Allah akan hadirkan dengan kemanisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah seram Alam Jin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.